bertemu lagi kita untuk video kali ini. Dan hari ini saya akan sampaikan mengenai tajuk perwakilan data asas sains komputer tingkatan 1. Dan kita akan sentuh mengenai sistem nombor perduaan. Okey, baiklah. Standard pembelajaran yang kita akan pelajari pada hari ini, murid-murid semua akan dapat mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan, dapat menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan dan dapat menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kita tengok dulu isi kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah mengenai ciri-ciri nombor perduaan dan nombor perpuluhan, dan kita juga akan belajar mengenai penukaran nombor perduaan kepada perpuluhan dan juga 2.13 penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perpuluhan. Untuk pengenalan, kita kena faham bahawa bila kita menggunakan komputer, kita dalam masa yang sama mengalirkan isyarat elektrik. Sebab itulah komputer memerlukan sumber elektrik. Baik. Jadi isyarat elektrik yang dialirkan dalam komputer ini wujud dalam keadaan off atau on. Off atau on ataupun off dan on. Jadi data yang diwakilkan dalam komputer diwakilkan sebagai isyarat elektrik. Maksudnya apa sahaja bahan yang kita masukkan dalam komputer, yang kita lakukan dengan komputer, diwakilkan dalam sebagai isyarat elektrik. Digit 0 untuk off, digit 1 untuk on. Maksudnya ialah data yang diwakilkan sebagai isyarat elektrik itu, jika isyarat elektrik itu off, digit yang diwakilkan ialah digit 0. Jika isyarat elektrik yang diwakilkan itu adalah on, maka digit yang diwakilkan ialah 1. Jadi kita kena faham juga ialah semua data yang diproses dalam komputer perlu ditukar dalam format nombor perduaan. Sebab apa? Sebab nombor perduaan ni lah yang menggunakan digit 0 dan 1. Digit 0 dan 1 tadi yang mewakili off dan on. Jadi kita juga kena faham bahawa bila kita menggunakan komputer, setiap kali kita on je komputer tu, kita telah pun menjalankan program ataupun set arahan. Program untuk run komputer, program untuk sambungkan keyboard dengan unit perprosesan, program untuk menggerakkan mouse, program untuk memaparkan output pada monitor, semua itu dijalankan oleh program, iaitu set arahan. Jadi setiap set arahan ini diterjemahkan kepada kod mesin dengan menggunakan kod nombor perduaan. Jadi kod arahannya tadi tu dia menggunakan programming. Jadi programming ni kita tak boleh baca tanpa adanya kod perduaan. Jadi daripada programming itu, daripada program itu, daripada set arahan tersebut ditukarkan kepada kod nombor perduaan supaya barulah dia boleh proses ataupun dia boleh laksanakan arahan tersebut. Kalau awak bagi arahan untuk guna keyboard, untuk guna keyboard, unit perprosesan akan terjemahkan arahan itu kepada kod perduaan dulu, barulah dia boleh proses untuk menggunakan keyboard. Seperti yang kita tengok dengan gajah di sebelah ni lah. Itu sebenarnya berlaku. Apa jua data yang awak masukkan, sama ada melalui kamera, melalui tikus, melalui keyboard, ataupun awak ada scanner pun sama saja fungsinya, ataupun awak menggunakan memory card, flash card yang dimasukkan melalui device, semua tu juga data itu perlu ditukarkan dulu kepada kod nombor perduaan. Baik, kita tengok seterusnya.
Ini adalah apa yang kamu kena fikir-fikirkan. Okey, macam mana kita nak tunjukkan huruf A, nombor 10 ataupun gambar di monitor. Sedangkan nombor-nombor tu semua, nombor ke huruf ke gambar tu semua bukannya dalam bentuk nombor perduaan. Okey, macam mana dia nak hantar tu syarat tu dalam bentuk nombor perduaan? Jadi itu semua kita kena fikirkan. Jadi itu yang kita sebut dulu. Kita tengok dulu kepada ciri-ciri nombor perpuluhan dan nombor perduaan. Okey, cikgu suka untuk bandingkan sebelah-sebelah supaya kita boleh nampak okey, apa dari segi ciri-ciri yang kita nak bandingkan, dari segi nama, cara menulis, digit nombor-nombor tersebut, nilai tempat dan juga urutan nombor. Kita tengok dulu bagi nombor perpuluhan. Nama lain kepada nombor perpuluhan ini ialah sistem asas 10 ataupun sistem nombor desimal. Okay, sistem asas 10 ataupun sistem nombor desimal. Nombor perpuluhan ini nombor yang mana? Nombor perpuluhan ini sebenarnya nombor yang kita guna seharian. Daripada awal lahir sampai sekarang awak gunalah nombor perpuluhan sebenarnya, iaitu nombor yang kita guna seharian untuk membilang, untuk menulis harga, untuk menulis duit, untuk menyatakan bilangan. Itu semua adalah nombor perpuluhan yang kita guna seharian. Okay, so nama lain ialah sistem asas 10, sistem nombor desimal. Okay. Cara tulis nombor perpuluhan ini ditulis, ditanda dengan subscript 10. Okay, subscript tu apa yang kecil ni? Subscript 10. Sub tanda. Okay. Kenapa selama ni kita guna nombor tak ada pun dulu subscript 10 ni? Okay, kita tulis subscript 10 ni untuk membezakan nombor perpuluhan ni dengan nombor-nombor yang lain, perduaan dan sebagainya. Okay, kita tulis bila kita nak membandingkan ataupun membezakan perbezaan di antara nombor perpuluhan dengan nombor-nombor yang lain. Okey, apa yang digit nombor perpuluhan ada digit? Okey, nombor perpuluhan ada 10 digit. Sebab tu disebut nombor perpuluhan. Okey, digit nombor perpuluhan ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Di dalam exam selalunya bila diminta untuk menyenaraikan digit nombor perpuluhan, okey, kamu boleh jawab dengan menulis digit nombor perpuluhan ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 bila diminta menyenaraikan. Okey, kalau diminta nyatakan nombor digit nombor perpuluhan, kamu bolehlah tulis daripada nombor 0 hingga 9. Okey, lihat. Kemudian kita tengok pula nilai tempat. Nilai tempat nombor perpuluhan ni bermula dengan nilai 1, 10, nilai 100, nilai 1000, nilai 10,000 dan seterusnya. Okay, dan semakin besar nombor maka semakin tinggi lagi nilai tempat. Okay, nombor-nombor ini berasaskan kepada nilai kuasa bagi nombor perpuluhan. 10 kuasa 0 nilai dia 1, 10 kuasa 1 nilai dia 10, 10 kuasa 2 nilai dia 100, 10 kuasa 3 nilai dia 1000, 10 kuasa 4 nilai dia 10,000 dan seterusnya lah. Kalau 10 kuasa 5 nilainya 100,000. Nilai tempat. Okey. Kemudian kita tengok urutan nombor. Lepas tu kita tengok dulu macam mana sebenarnya dapat nombor kuasa ni. Kita tengok pula urutan nombor. Kalau kita susun nombor-nombor perpuluhan ni, kita akan tengoklah sebenarnya dia mula dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Dia patah balik 1 dan 0. Yang 0 balik yang dia patah balik 1, 0, 1, 1 sampailah 19. Habis 19 dia ambil balik 2, 20, 20, 21. Begitulah seterusnya. Ini macam kita bilang nombor biasa. So, kalau diminta awak menulis urutan nombor bagi nombor perpuluhan sehinggalah katakanlah 30 angka, 30 nombor, maka awak buatlah bilangan ni sampai dapat 30 nombor. Kita tengok pula sistem asas nombor perduaan. Ciri-ciri nombor perduaan.
Dari segi nama, selain daripada disebut sebagai nombor perluan, okay, dia juga disebut sebagai sistem asas 2 ataupun sistem nombor binary. Sistem nombor binary. Kalau English kita selalu jumpa binary. Okay, sebenarnya benda yang sama lah. Cara tulis nombor perluan, kita tanda dengan subscript 2. Kalau 10, subscript 10. Kalau 2, ditanda dengan subscript 2 dekat bawah ni. Ini akan membezakan bahawa nombor tu adalah nombor perluan. Okey. Kemudian digit tempat. Okey, digit nombor perluan. Digit nombor perluan ada 2 saja. Nama perluan. Ya, iaitu 0 dan 1. Macam yang kita sebut tadi lah, bila kita nak cerita mengenai aliran data dalam komputer. Okey, apa-apa je data dalam komputer dibaca daripada nombor perluan. Jadi nombor perluan ni ialah kod 0 dan 1 sahaja. 2 je nombor dia. Nilai tempat nombor perluan pula kita tengok. Okey, dia bermula dengan nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Okey, dia macam mana dia dapat nilai tempat ni? Kita tengok kepada nilai kuasa bagi nombor asas 2. Iaitu 2, 0, 21, 202, 203, 204 dan seterusnya. 200 bernilai 1, 201 bernilai 2, 202 bernilai 4, 203 bernilai 8, 204 bernilai 16, 205 bernilai 32 dan seterusnya. Okay, urutan nombor bagi nombor perluan. Okay, sebab dia ada 0 dan 1 dia, jadi kita tengoklah limitation dia. Okay, had untuk tulis nombor perluan ni agak terhad, tapi sebenarnya banyak benda boleh dihasilkan. Okay, sebab mana kamu tengok berapa banyaknya keyboard, berapa banyaknya key ataupun kotak pada papan kunci kamu, keyboard kamu, itulah bilangan nombornya sebanyak itu dan lebih lagi daripada itu. Okey, kita kena tengok dia bermula dengan 0 dan dia ada 1. Ini asas dia, 0 dan 1. Kemudian dia gabungkan jadi 2 digit, 10 dan juga 11. Kemudian dia gabungkan jadi 3 digit, 100, 101 dan 110 dan 111. Dapat 4. Bila 3 digit dia dapat 4. Okey, 4 angka. Okey, bila dah jadi habis dah 3 angka, dia gabungkan pula menjadi 4 digit nombor. Okey, 1001, 1010. Ini silap ni. Patutnya jadi 1011, kemudian 1100 dan 1101. Okey, ini tak ada dekat sini. Patutnya dekat sini. Ini tak ada ya. 1110. Okey, 110 dan seterusnya. Cikgu nak jelaskan tadi mengenai nilai tempat tu, macam mana dia dapat nilai ni. Sebab ini sangat penting untuk kamu faham nilai tempat bagi nombor-nombor yang kamu pelajari, nombor perpuluhan dan nombor perluan. Okey, untuk itu cikgu nak tunjukkan. Okey, caranya kita tengok. Okey, kita tengok dekat sini ya. Menulis. Kita kenal. Okey, kita tengok ya. Nombor perpuluhan. Okey, nilai tempat nombor perpuluhan kita bermula dengan 10 kosong. Okey, 10 kosong. Apa-apa nombor je kamu kena faham. Apa-apa nombornya, ada tengok matematik ni. Apa-apa nombor je yang berkuasa kosong,
10.00 ke 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 100,000.00 bernilai 1. Okey. Kemudian kita ada 10 kuasa 1, maksudnya kita ada sekali je 10. Okey, so nilai dia 10 lah. Okey, bila 10 kuasa 2, bila 10 kuasa 2 bermaksud kita ada 10 ni 2 kali. 10 darab 10. 10 ada 2 kali. Maka kita akan dapatlah nilai dia 100. Okey, bila kita sebut 10 kuasa 3 bermaksud kita ada 10 3 kali. Okey, 10 3 kali. Maka kita akan dapatlah nilai dia 1000. Nanti kamu rujuk balik nota yang sebelum ni. Kemudian kalau 10 kuasa 4, begitulah. Okey, begitulah 10 kuasa 4. Maka kita akan tengoklah ada 10 kali 10, nilai 10 ni ada 4 kali. Okey, maka kita akan dapatlah nilai dia 10,000. Okey, macam mana pula dengan nombor perduaan? Nombor perduaan pun sama juga. Okey, nombor perduaan, okey, kita bermula dengan 2 kan. 200. Saya cakap tadi, apa-apa nombor je berkosong-kosong bernilai 1. Bila 2 kuasa 1, maksudnya ada sekali je nombor 2. Okey, 2 je lah. Bila 2 kuasa 2 bermaksud 2 ada 2 kali. 2 darab 2. Maka kita akan dapat nilai 4. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3. Okey, maksudnya 2 ada 3 kali. 2 didarab dengan 2 didarab lagi dengan 2. Maka kita akan dapatlah nilai dia 8. 2 kuasa 4. Dah boleh agak dah kan? Okey, 2 kuasa 4. 2 darab 2 darab dengan 2 lagi ada 4. 4 kali. Maka kita akan dapatlah 16. Begitulah seterusnya. 32, 64, 64, 100, 2, 8. Okey, begitulah seterusnya. Okey, jadi cikgu nak terang yang ini dulu lah. Okey, jadi kita balik pada slide tadi. Okey, kita balik pada slide tadi. Okey, kita tengok pula perbandingan nombor perpuluhan dari segi nilai tempat tadi. Okey, 10 kuasa 0, 10 kuasa 1. Okey, ini nombor nilai tempat bagi nombor perpuluhan. 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4. Okey, nilai tempat dia tadi 1, 10, 100, 1000, 10,000. Okey. Okey, so dia, okey, kalau kita letak nilai dia, okey, contoh ni kita bagi 345. 345 kita sebut nombor perpuluhan kita sebut macam tu kan. 345. Yang ini bernilai 5, 5 darab 1. Yang ini 4, 40 kan. 4. Jadi 4 darab dengan 10. Dan yang ketiga ni 3 darab 100. Jadi 300. Okey. So kalau kita tengok nilai perpuluhan bagi jadual ini ialah 300 tambah 40 tambah 5. Maka kita akan dapatlah 345. Tengok pula perbandingan dengan nombor perduaan. Okey. Nilai tempat nombor perduaan 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Nilai dia 1, 2, 4, 8, 16. Okey. Yang ini kalau kita tengok nilai dekat sini ialah 1 darab dengan 1 dapatlah 1. 1 darab dengan 2, 1 darab dengan 2 bernilai 2.
Okey, kosong darab dengan 4 kita dapat kosong, 1 darab dengan 8 dengan 8. Okey, ini kalau kita kira, kalau kita nyatakan nilai dia, dia akan dapat 1010. Okey, tapi kalau di sini dari segi semakan, okey, tengok dari segi semakan, 08 kita tambah ni, dia akan dapat nilai 11. Kalau 11 ni nombor perpuluhan dah, dia dah jadi nilai ni dalam bentuk nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ni kalau kita tukar kepada nombor perduaan, dia kita akan dapat balik nombor ini lah, 101. Okey, cuma kita nak bandingkan nilai tempat. Okey, kita tengok pula nombor perduaan jika menggunakan mentol. Okay, dalam buku teks tu ada ditunjuk dengan mentol ya. Okay, so bila kita tengok dari segi nilai tempat bagi nombor perduaan, okey, daripada kiri kan kita ambil, daripada kanan. 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya lah. Kalau kita nak tambah lagi, ada lagi lah kalau kita ada lebih daripada 5 angka bagi nilai nombor perduaan. Okey, contohnya katakanlah ni adalah mentol menyala, maknanya on mentol menyala on, mentol padam off, mentol padam off, mentol menyala on. Okey, kalau kita baca dari sini, kita akan dapat nombor perduaan dia ialah on ialah digit 1 kan. On digit 1, off digit 0, off digit 0, on digit 1. Jadi kita akan dapat nombor perduaan dia 1001. 1 menyala, 0 padam, 0 padam, 1 menyala. Next, kita tengok. Okey. Menyala, padam, menyala, padam. Okey. 1, 0, 1, 0. Okey, next. Okey. Menyala, padam, menyala. 1, 1, 1, 0, 1. Okey, so kita akan dapat ni. Okey. Macam mana pula dengan nilai perpuluhan? Daripada sini, macam mana kita boleh dapat nilai perpuluhan? Nilai perpuluhan tadi kamu kena gunalah cara yang lain. Okay. Bagi nilai ni tadi, minta maaf ya. Okey, yang ini tadi, nombor perduaan menggunakan mentol ni. Okey, cikgu nak jadikan ini sebagai homework. Cikgu nak kamu dapatkan nilai perpuluhan bagi nombor perduaan ini. Okey, macam mana caranya? Kamu kena guna ini tadi. Kena guna jadual seperti ini. Okey, jadual seperti ini. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke tajuk 2.1.2 iaitu penukaran nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey. Penukaran nombor perduaan kepada perpuluhan. Tengok contoh proses menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Contoh nombor perduaan ialah 10111010 split 2. Okey, kalau kita guna kaedah mentol, okey, yang pertama sekali kita tengok ada berapa digit dalam nombor ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita kena buat 8 nilai tempat. Nilai tempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita letaklah 8 nilai tempat bagi nombor perduaan bermula dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kemudian kita susun ikut mentol ni, okey, berdasarkan digit dia lah. Kalau menyala, kalau 1 menyala, kalau 0 padam, 1 menyala, 1 menyala, 1 menyala, 0 padam, 1 menyala, 0 padam. Kemudian, okey, kita darabkan nilai tempat dengan nombor perduaan ini. 0 darab dengan 1 nilainya 0, 1 darab dengan 2 nilainya 2, 0 darab 4 nilainya 0, 1 darab 8 nilainya 8,
Satu darab 16 nilainya 16, satu darab 32 nilainya 32, kosong darab 64 nilainya kosong, satu darab 128 nilainya 128. Kemudian kita tambahkan hasil darab ini. Kita tambahkan hasil darab ini. Okey, dan kita dapatlah nilai nombor perpuluhan iaitu 186. Okey, ini cara bila guna mentol. Katakanlah mungkin soalan tu dia keluar dalam bentuk mentol, dia tak tunjuk pun nombornya berapa. Dia tak tunjuk pun nombor perduaan ni berapa, tapi dia tunjuk mentol menyala, padam dalam bentuk lah. Seperti ni. Jadi kamu kena cari nombor perpuluhan, maka kamu kena fahamlah. Yang menyala itu 1, yang padam itu nilainya kosong. Jadi kamu kena susun nombor dia kat sini. Dan kamu kena darab dengan nilai tempat nombor perduaan. Tambahkan hasil darab tersebut, dapatlah nilai nombor perpuluhan. Okey, bermula dari nilai 1, dari kanan. Dia mesti daripada kanan. Kita kena kira dari kanan. Itu akan menyebabkan kamu tak akan terlepas nilai tempatnya. Kalau tengok dari segi jadual pula, okay, kalau kita tak ada mentol tu, tengok jadual lah. Kita susun nilai tempat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28. Kemudian kita susun nombor perduaan ni ikut nilai tempat. Kemudian kita darab dan akhirnya kita jumlahkan. Okey, itu contoh untuk menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Okey, mungkin kamu tak nampak, aku tunjuk lah ya. Aku tunjuk menggunakan Jambox sekejap ya. Okey, kat sini. Okey. Okey, katakanlah kamu ada nombor perpuluhan 1011. Okey, nombor perpuluhan. Kamu nak tukar kepada nombor perpuluhan. Okey, yang pertama sekali kita tengok ada 4 digit. Ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Okey, so kita pun buatlah 4 kotak. 4 kotak. Okey, yang pertama, sorry lah ya. Tulisan guna ni. Okey. 4 ya. Okey, so kita letaklah nilai tempat nombor perduaan bermula dengan 200, 1, 201, 2, 201, 202, 4, 203, 8. Dan kita ada nombor ni tadi 1011. Kemudian kita buat apa? Kita darabkan. Kita darabkan nombor-nombor ni dengan nilai tempat dia. 1 darab 1 dapat 1. 1 tulislah 1 darab 1 dapat dengan 1. 1 darab dengan 2. Okey, dapat nilai dia 2. 0 darab 2 darab 4, sorry, dapatlah 0. 1 darab 8 dapatlah 8. Okey, seterusnya kamu buat apa? Kamu kenalah jumlahkan. 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Dapatlah nilai nombor perpuluhan. Okey, ini daripada nombor perduaan. Tukar nombor perpuluhan darab dengan nilai tempat, dapatlah nilainya 11. Subscript 10. Ini jawapannya. Okey, itu yang berlaku yang cikgu tunjuk tadi tu ya. Okey, sama ada dia tunjuk dalam bentuk mentol ataupun dia tunjuk dia terus bagi nombor perduaan nak tukar kepada perpuluhan. Inilah caranya. Okey, seterusnya kita balik kepada slide kita. Okey, penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, ini untuk kita akhir untuk hari ini 2.1.3. Okey, macam mana caranya? Okey, nombor pertukaran menukar nombor perpuluhan. Okey. Kita ada beberapa cara. Pertama ialah kaedah
membahagi dengan 2 dan gunakan baki. Nombor perpuluhan yang kita guna sehari-hari, kita nak tukar kepada pertuaan, kita bahagi dengan 2 dan kita gunakan bakinya. Contoh ialah 84. Okey, satu 10 ni nombor perpuluhan. Okey, so kita nak tukar, kita bahagi dengan 2 dan kita guna bakinya. So kita bahagilah 84 bahagi dengan 2, dapatlah nilai dia 42. Okey, tak ada baki. Dapat nombor genap. Okey, kemudian 42 bahagi dengan 2, dapat 21. Tak ada baki juga. Kemudian 21 bahagi dengan 2, kita akan dapat 10. 10 darab dengan 2, nilai dia 20. Jadi 21 tolak 20 ada baki 1. Okey, 10 ni pula kita bahagi dengan 2, kita akan dapat 5. Tak ada baki ya. Kemudian 5 bila kita bahagi dengan 2, kita akan dapat hasilnya 2. Tapi ada baki. Okey, jadi 2 darab 2 ialah 4. 5 tolak 4 ialah baki 1. Okey, 2 bahagi 2 dapatlah 1. Tak ada baki. 1 nak bahagi 2 tak dapat dah. So dapat kosong lah, tak dapat dah. Jadi baki 1 ni tadi dapat ke sini. Kemudian kita baca baki ni daripada bawah ke atas. Okey, daripada bawah ke atas 1010 1010. Maka kita dapatlah nombor asas 2. 84 1/10 nombor perpuluhan tukar kepada nombor perduaan, kita akan dapat nilainya 10101000 asas 2. Ini kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Lagi satu cara ialah kita guna kaedah ambil daripada baki. Baki juga. Kenapa ni nak ambil baki je? Okey, tapi ini baki cara lain sedikit ya. Okey, kita tengok contoh yang sama 84. Okey. Kita explain apa benda nombor ni. Macam mana boleh dapat 101. Okey. Dia mula-mula kita tengok ya. Nombor 84 ni kita cari nilai tempat nombor perduaan yang paling hampir dengan 84, yang kurang daripada nombor dia lah. Okay, nombor 84. Okay, kita cari nilai tempat nombor perduaan yang paling hampir dengan 84 dan kurang daripada 84. Kalau okey, selepas 64 ni, kalau kita tambah lagi satu nilai tempat, kita akan dapat 128. 128 dah lebih besar daripada 84. Kita tak nak ya. So kita kena ambil yang kurang daripada 84, iaitu 64. Okey, apa yang kita buat ialah 84 kita tolak dengan 64. Kita boleh tolak dan kita letak 1. 84 tolak 64 bakinya 20. Okay, kita ingat bakinya 20. So bila kita dapat tolak, kita letak nilai 1 di sini. Nah, 20 boleh tak tolak dengan 32? 20 tak boleh nak tolak 32. Jadi kita letak kosong. Nilai 20 itu berpindah ke sebelah. 20 boleh tak tolak 16? Boleh. Jadi bila kita tolak 20 dengan 16, kita boleh tolak, kita letak nilai 1. 20 tolak 16 bakinya 4. Kita pergi sebelah. 4 tolak 8 dapat tak? 4 tolak 8 tak dapat. Kita letak kosong. 4 berpindah ke sini. 4 tolak 4 boleh tak? Boleh. Boleh lagi nilainya jadi 1 di bawah ni. 4 tolak 4 nilainya kosong. Kosong tak boleh nak tolak 2. Kosong tak boleh nak tolak 1. Jadi kosong dan kosong. Kita bacalah nilai yang ini jadi 10010. 100. Okey? Jadi dapatlah nilai yang serupa sahaja. Okay, sampai di sini cikgu harap sangat kamu faham dan boleh buat latihan untuk penukaran nombor perpuluhan kepada perduaan. Okey, jumpa lagi. Mungkin ini saja sampai sini untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa dalam video yang lain. InsyaAllah belajar, buat nota dan cuba buat latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.